يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baba, anak-anak dan para penonton sekalian. Sebelum kita mulakan tajuk kita pada hari ini, suka kita nak sebut kemarin ni ada persoalan daripada seorang yang bernama Cik Rusli. Bertanya tentang, dia kata ada wasiat bertulis daripada ayah yang meninggal ni. Ayah dia ada dalam wasiat tu, yang pertama dia kata satu rumah bagi dekat anak bongsu perempuan. Dia ada 3 anak perempuan, 4 anak lelaki, kawan si mati ni. Kemudian dia juga ada seorang anak angkat. Okey. Kemudian dia kata dia sebut dalam wasiat tu satu lagi rumah bagi dekat anak angkat. Dan yang ketiga yang tertulis dalam wasiat tersebut, baki dia punya harta dia tu diwariskan sama banyak, difaraidkan sama banyak. Jadi soalan dia, adakah sah wasiat tersebut? Okey. Kita dah sebut dah, wasiat ini adalah satu perkara sunat yang dia memberi wasiat itu adalah hukum dia sunat, tetapi melaksanakan dia adalah wajib. Tetapi wajib melaksanakan kepada waris yang tinggal ini, dia tertakluk kepada beberapa syarat. Iaitu yang pertamanya, wasiat tak boleh kepada waris. La wasiyata. Memang Nabi sebut je, la wasiyata lil waris, kan? Lil waris. Maksudnya tidak boleh berwasiat kepada pewaris. Pewaris ni siapa dia? Apa maksud pewaris? 25 orang tu. 25 orang yang tersenarai di dalam senarai penerima harta, pewaris harta, iaitu yang pecah kepada 15 lelaki, 10 perempuan. Jadi 25 orang ni, senarai 25 orang ni tidak boleh menerima wasiat. Okey. Syarat wasiat juga ialah apa dia? Tak boleh lebih daripada 1/3. Tak boleh lebih. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada 1/3 harta yang ada. Maksudnya selepas daripada kena tolak dulu hutang. Ni ada, kita kata pelaksanaan wasiat kena tengok kepada beberapa perkara ni. Yang pertama kita tengok, maknanya wasiat ni mesti dilaksanakan. Dia adalah kewajipan waris, terutamanya anak-anak. Kita kata apabila ayah mak mereka meninggal, maka di antara kewajipan anak-anak ialah melaksanakan wasiat ayah atau ibu tu. Tetapi pelaksanaan wasiat mesti setelah ditolak hutang terlebih dahulu. Kena tolak dulu hutang mak ayah kita. Kalau ada tuntutan daripada kawan-kawan dia ke siapa ke, kena tolak dulu. Kemudian kita tengok juga, tak boleh wasiat, tidak boleh berwasiat kepada waris. Maknanya waris tak boleh terima wasiat. Tak boleh wasiat kepada waris. Jadi dan tak boleh pula lebih daripada 1/3 harta yang ada. Yang ada tu maksudnya apa? Selepas ditolak hutang. Kalau kita kata contoh mak ada 50,000, kita ada 30,000 lah, senang nak kira. 30,000 1/3, maksudnya mak mesti kata 10,000 sahaja. Dekat 10,000. Tetapi mak memang kata 10,000. Mak kata 10,000 bagi mak nak infak, nak wakaf kepada masjid sekian-sekian. Mak sebut 10,000 sebab mak kata dalam akaun mak ada 30,000. Tapi rupanya, maknanya sah lah pada asalnya. Tetapi rupanya 30,000 mak tu kena tolak ini hutangnya, atau mak tak pergi buat hajinya, kena tolak badal haji, kena tolak itu ni, maka tak cukup lah 30,000 tu. Maksudnya kita kata total asal 30,000 tu bukan 30,000 harta pewarisan. Maka tak sah lah kalau nak dikatakan nak dilaksanakan 10,000 wasiat mak.
Sebab mak wasiat lebih daripada 1/3. Sedangkan syarat wasiat adalah tak boleh lebih daripada 1/3. Okey. Jadi ketika ini jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Syarat dia wasiat ni tidak boleh dilaksanakan kecuali kita sebut dah kemarin ni 2 hari dah kita duk kira tolak campur lah apa semua, kecuali dengan persetujuan. Setuju atau kita kata redha semua waris yang duk ada tu, redha dengan wasiat tersebut. Okey, maknanya contoh macam yang ni. Kalau antara 3 wasiat dia, satu saja yang sah boleh dipakai daripada awal, iaitu satu rumah dia bagi kepada anak angkat dia. Anak angkat bukan termasuk dalam pewaris 25 orang. Maka anak angkat sah untuk menerima wasiat ayah angkat hak mati tu. Maknanya daripada asal-asal lagi wasiat ini terlaksana. Okey, boleh. Wasiat ini boleh dilaksanakan. Sementara wasiat yang pertama dan ketiga ini dia bergantung kepada syarat yang asasnya. Dia bertentangan dengan syarat yang telah diletakkan oleh syarak. Yang pertama, sebuah rumah dia bagi kepada seorang anak bongsu. Seorang anak perempuan dia, anak bongsu dia. Mungkin dia sayang kot dekat anak bongsu tu. Ataupun mungkin lah kita kata anak lain semua dah kahwin, dah ada rumah lah apa semua. Jadi dia kata rumah ni mak bagi kepada anak bongsu. Maknanya lepas mak mati ni, rumah ni jadi inilah bagi dekat adik empat bongsu tu. Jadi itu adalah wasiat. Kalau mak dia berkata bagi masa duk hidup, tak apa. Yang tu jadi apa? Jadi apa, Mubarak? Hebah. Jadi hebah. Kalau hebah ni tak ada had. Nak bagi pi lah banyak mana pun. Sebab hebah ni dia bagi semasa dia hidup. Okey? Maknanya kalau dia nak kata ni rumah ni mak bagi serah dekat adik ni. Kan? Dia pun kata lepas lepas mak mati ke dah lala ni memang dah mak dah kira kita kata mak bagi dah dekat adik tu. Maka yang tu dinamakan hebah, bukan wasiat. Jika mak tak sebut hebah, mak tak sebut wasiat, maka itu dikira selepas mati. Dikira wasiat. Walaupun mak tak sebut. Kan? Maknanya mak kata rumah ni nanti ni bagi. Bila sebut nanti tu maksudnya apa? Nanti lepas mak mati. Rumah ni nanti ni ni lah kira bagi kat adik hangpa lah. Maksud bila mak kata lagu tu, nanti tu apa? Nanti tu maksudnya nanti lepas mak mati. Walaupun mak tak sebut mak wasiat. Mak tak sebut lepas mak mati, tapi mak kata nanti rumah ni bagi kat adik hangpa lah. Lagu tu. Jadi bila begitu maknanya rumah itu telah diwasiatkan kepada anak perempuan yang mana anak perempuan itu merupakan waris yang tersenarai. Antara waris 25 orang tu. Jadi macam mana dia ada lagi 3 anak perempuan, ada lagi 2 anak perempuan, dia ada lagi 4 anak lelaki. Maka perkara ini tak sah wasiat tersebut. Kecuali tu yang kata kecuali kalau semua waris yang ada tu bersetuju dan redha. Okey, bersetuju dan redha. Maknanya kalaulah kita kata 6 beradik lagi, dia pun ada ramai 7 beradik. Kan dia 7 beradik. Lepas tu kalau dia semua orang kata tak apalah. Kan pasal kami ni abang ni semua abang long bangga kat teh lah apa semua dah ada rumah dah, maka tak apalah kita bagilah rumah ni rumah pusaka ni bagi adik duk. Okey, kalau semua bersetuju, okey, boleh dilaksanakan walaupun pada asalnya wasiat tidak boleh kepada waris. Okey, kalau ada seorang tak setuju daripada 6 baki yang lain itu, ada kita kata semua anak dia 7, dia bagi kepada seorang anak. Kalau ada seorang yang tak setuju, maka tak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Wasiat itu tak sah dilaksanakan. Jadi kena adalah cara dia pi buat nilaian ke, kena pi mahkamah lah kalau kata kalau nak bicara ke apa ke.
Tapi asasnya wasiat tersebut tidak sah dilaksanakan kerana wasiat itu kepada waris, anak bongsu maksudnya kepada waris, dan baki waris yang lain tidak bersetuju. Okey. Begitu juga dengan kalau mak atau ayah yang mati ni dia sebut harta ayah ni hampa bagi sama banyak. Maknanya itu wasiat ayah tulis kan, maknanya dalam wasiat yang bertulis tu ayah kata harta ayah ni hampa bagi sama banyak. 7 beradik hampa bagi sama banyak. Maka ia juga bertentangan dengan hukum faraid, di mana hukum faraid mengatakan anak lelaki dapat berapa amat nisbah dia? 2, anak perempuan nisbah 1. Kalau nisbah kepada yang ni kita kena kira lagu mana ni amat? Berapa orang? Berapa bahagian kita kena kira? Berapa bahagian jadi? 3 anak perempuan, 4 anak lelaki. Dia akan jadi 8 nisbah juga. Dia akan jadi 4 anak lelaki ni kali 2 dan 3 anak perempuan kali 1. Jadi 8 tambah 3. Kena bahagi 11 bahagian. Mana 4 ni 4 anak lelaki. 3 ni 3 anak perempuan. Bahagian mereka 1. Bahagian anak lelaki 2. 2 kali 4 8 tambah 3 jadi 11. 11 bahagian kena dipecahkan. Okey? Maka masing-masing anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Okey. Maknanya dalam faraid, mengikut faraid, harta pusaka itu mesti dibahagi 2-1. Nisbah dia 2-1, lelaki dapat banyak daripada perempuan. Tiba-tiba ayah dia kata bagi sama banyak. Maka ia bertentangan dengan hukum faraid. Bila bertentangan dengan hukum faraid, tidak boleh dilaksanakan. Maknanya wasiat itu terbatal. Kecuali jugalah. Kecuali kalau setuju atau redha ke semua ahli waris yang tinggal. Macam tu juga yang kita dah sebut dah kan. Kalau dah syarat dia tak boleh lebih daripada 1/3. Tapi kalau lebih daripada 1/3, maka wasiat itu tidak sah dilaksanakan. Tak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau mereka semua setuju. Kita dah belajar dah cara nak kira lah apa semua. Kecuali kalau setuju. Maksudnya asas kepada faraid, pelaksanaan kita kata wasiat, pelaksanaan faraid nisbah 2-1 tu, asasnya ialah redha. Asasnya ialah redha, setuju semua ahli waris. Kita tak boleh kata bila ada yang tak setuju, kita tak boleh kata hang tamak sangat ayah dah pesan dah bagi sama banyak kan. Jadi kita kata dekat anak lelaki tu dia tamak. Tidak, dia bukan tamak, dia nak melaksanakan faraid. Maksudnya kalau ikut faraid dia dapat bahagian lebih. Kan. Tetapi bila ayah sebut kata bagi sama banyak, maka dia bertentangan dengan hukum faraid. Jadi begitu kita kena ingat. Maknanya wasiat ada 3 syarat dia, iaitu tidak boleh berwasiat kepada waris. Kita tak boleh menamakan harta kita tu diwasiatkan pemiliknya, kemudian lepas kita mati adalah pewaris kita. Pewaris kita tu siapa dia? Daripada 25 orang tu tak boleh. Kita mungkin kita adalah ayah tu dia tak berkenan dekat anak tu ke apa ke, dia tak wasiat dekat anak dia, dia bagi dekat adik dia contohnya. Kan? Jadi adik tu pun adalah termasuk di dalam senarai pewaris harta. Maka bukan kata hanya dekat anak, dekat mana-mana pewaris harta yang 25 orang ni tak boleh menerima wasiat. Maka kalau diwasiatkan juga, kalau ada dalam wasiat tersebut nama waris yang mana-mana daripada 25 orang tu, maka wasiat tersebut terbatal. Kecuali ada dia punya clue, dia punya kata kunci dia ialah setuju semua waris. Wasiat mesti tak boleh kepada waris, tak boleh lebih daripada 1/3 harta yang tinggal setelah mana kita tolak hutang. Maknanya wasiat ni mesti kira belakang daripada tolak hutang dulu. Okay? Jadi kalau kita kata macam tu lah, kalau kata lebih daripada 1/3, kalau anak-anak yang semuanya bersetuju untuk laksanakan wasiat mak atau ayah yang meninggal, wasiat dia harta dia sekian-sekian, rupanya lebih daripada 1/3, kalau semua setuju boleh dilaksanakan. Maknanya wasiat tersebut sah di sisi syarak.
Kalau ada seorang tak setuju maka tak boleh. Kita kena ubah pula. Kena ubah cara kira tu. Okey, dan mesti pelaksanaan wasiat selepas hutang. Okey. Yang ni adalah jawapan kepada soalan kemarin. Harap-harap dapat membantu Tuan Rusli di dalam memahami soalan bab wasiat kemarin. Okey. Hari ni Mama nak cerita tentang aul. Kita nak lebih tekankan tentang aul. Ada perkataan istilah di dalam faraid ini disebut aul dan rad. Aul dan rad. Okey. Ni dua istilah yang ada di dalam istilah faraid. Okey. Kita tahu ni apabila seorang tu mati, dia ada 4 keadaan. 4 keadaan pembahagian harta dia. Maknanya setelah tolak dah hutang dia, tolak dah wasiat dia, tinggal harta pusaka saja ni. Jadi dia ada kemungkinan 4 keadaan, tengok kepada siapakah waris yang dia tinggalkan. Okey, 4 keadaan tu apa? Nak nisbah di antara saham, di antara nasib fardu tu, antara 1/2, 1/3, lagi apa Ahmad? 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Okey. Ini adalah saham, kita sebut saham fardu. Saham yang boleh di ashabul furud, orang-orang yang dapat fardu, sama ada dia dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Yang ni kita kata bila kita dapat pecahan-pecahan ni, kita ada satu lagi istilah asal masalah. Asal masalah dia hanya boleh ada 2. Maksudnya pasal kalau kata 2 saja, 1/2 saja, maka asal masalah adalah 2 lah. Kan? 2 lagi 3, 4, 6, 8, kemudian 12, 24. Ini asal masalah yang boleh, yang angka-angka yang boleh jadi asal masalah. 2 maksudnya jika pembawah dia hanya 2 saja, maka maknanya dia meninggalkan seorang yang mendapat nasib 1/2, maka asal masalah mesti 2 lah. Okey? Kalau 3. Kalau meninggalkan nasib 3 saja, maksudnya ini adalah angka asal masalah. Dia tak boleh asal masalah 9, asal masalah 5, tak boleh. Dia hanya antara asal masalah hanya antara angka-angka ni saja. 2 maksudnya kalau 2 saja, kan? Contohnya isteri mati meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan. Jadi suami dapat meninggalkan suami meninggalkan suami, maka sini ketika ini asal masalah dia 2 kan. Kalau dia bukan dah sebab dia tak ada anak kan, kemudian kita kata dia meninggalkan saudara perempuan seibu sebapa, maka yang ni pula dapat 1/2, tak ada anak, maka ni lah kita kata asal masalah dia 2. Boleh asal masalah boleh angka ni saja, 2, 3, 4, 6, 8, hak besar sikit 12, 24. Okey. Untuk kita kata antara saham, kita sebut saham lah, saham antara nasib. Kalau dalam istilah Arab disebut nasib, saham ni antara saham dengan asal masalah dia ada 4 keadaan. Sama ada yang pertama, saham kita sebut saham fardu lah. SF. SF tu saham fardu. Ni saham ni. Ni semua kita panggil saham. SF. Yang ni semua kita panggil asal masalah. Asal masalah. AM. Okey. Maknanya antara saham fardu dengan asal masalah, dia boleh jadi 4 keadaan. Bila seorang tu meninggal, kita tengok sama ada kemungkinan saham fardu sama dengan asal masalah. Maknanya macam kita kata tadi lah, setengah asal masalah. Macam kita okey, kita tengok dah, kita bahagi dia ada, kita detail sikit ni.
Dia ada 4 keadaan. Antara nisbah saham fardu. Saham fardu tu ingatlah hak 6 tu. Nak nisbah dengan asal masalah. Asal masalah pun ada berapa? 6, 8, 7 tadi. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 7. Okey? Jadi ada 4 keadaan nisbah antara saham fardu dengan asal masalah. Yang pertama, saham fardu boleh jadi sama dengan asal masalah. Maksudnya saham fardu tu dia sama dengan asal masalah, sama ada dia boleh jadi macam ni dalam 2 keadaan, iaitu satu bila ada ashabul furud sahaja. Ashabul furud, orang terima dengan yang terima fardu saja. Maksudnya tak ada orang dapat asabah. Okey? Jadi dia bila tak ada asabah, maka kita kata saham fardu tu sama dengan asal masalah. Contohnya kalau kita kata seorang tu mati, dia meninggalkan 2 saudara perempuan seibu sebapa dengan ibu. Berapa dia punya dapat ni? Ni 2/3 sebab 2 orang kan. Ibu dapat 1/3, okey. Ibu dapat 1/3. Mana boleh? 1/6, okey. Hak ni kalau kata dia sebab ashabul furud dia tak boleh kata dia akan dapat 1/6. Pasal dia ada saudara perempuan kan. Contoh tadi ni macam mama sebut tadi lah. Kalau kita kata suami dapat 1/4 dengan anak perempuan. Suami dapat 1/4 dengan anak perempuan. Kalau suami dapat 1/2, ashabul furud, senang kita kira macam ni. Tinggal suami saja. Okey, dia tak ada asabah, maka suami ni dia akan asal masalah dia, saham fardu dia asal masalah dengan 2. Itu maksud dia. Nah, ada kala saham fardu dia menjadi sama dengan asal masalah, iaitu ketika mana ada ashabul furud tak ada asabah. Ataupun yang kedua, dia ada ashabul furud. Ashabul furud ni ada sekali dengan asabah. Ada asabah. Kan contohnya isteri suami mati, isteri tinggal dengan anak lelaki. Isteri akan dapat 1/8, maka asabah dia adalah ini 7/8. Ni asal masalah 8. Habis? Maknanya saham fardu depa sama dengan asal masalah. Okey. Yang kedua, 4 keadaan ni. Yang pertama, asal masalah, saham fardu sama dengan asal masalah. Yang kedua, saham fardu kurang daripada asal masalah, tetapi ada asabah. Ada asabah. Saham fardu dia kurang daripada asal masalah, tapi ada asabah. Contohnya jika seorang itu meninggalkan ayah, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan anak lelaki. Ayah akan dapat berapa? Ayah akan dapat 1/6. Ayah bukan suami, Man. Ayah. Ibu dapat 1/6 juga. Anak lelaki dapat asabah. Nah, jadi hak ni bila kita tengok sini, saham dia, saham fardu dia 6. Ni sini 1. Kan? Kurang, maksudnya kita kata dia ni 1, 2 je. Maka asabah ni dapatlah 4. Ni ada asabah. Maksudnya keadaan dia mungkin saham fardu kurang. Saham fardu 2 saja kan? Kurang pada asal masalah. Tapi ada asabah. Maka bila ada asabah tu ambil perhabis lah. Tu tak ada masalah. Okey. Yang ketiga, ini ada keadaan kedua. Keadaan ketiga, saham fardu kurang juga daripada asal masalah, tapi tak ada asabah.
Okey. Bila saham fardu kurang daripada asal masalah tapi tak ada asabah, contohnya dia tinggal dua saudara perempuan, seibu sebapa, dan dia tinggal seorang ibu. Hak ni tadi ni. Maknanya hak ni jadi 2/3, yang ni jadi dapat berapa? 1/6. Pasal ada saudara kan. Kemudian asal masalah dia berapa? 6. 2/3 jadi berapa? 4 kan? 1, 1. 5. Tak ada orang asabah. Tak ada. Maksudnya kita kata dia tak ada anak, tak ada ayah dah, tak ada senarai hak yang penerima asabah tu. Maksudnya dia mungkin dia adalah anak tunggal, tak ada saudara lelaki seibu sebapa apa semua tak ada. Semak sepak semua tak ada. Pak dia pun apa nama anak tunggal tak ada lah. Bila tak ada adik-beradik yang dapat asabah, maka kemungkinan dia jadi macam ni lah. Keadaan ketiga ialah saham fardu kurang daripada asal masalah dan tak ada asabah. Keadaan inilah yang kita namakan rod. Maksudnya bahagian dia kan, bahagian 2/3 daripada 6. Kita kata 6 lah pasal kita ambil asal masalah 3 dengan 6 kan. Jadi 2/3. Sebab apa saudara perempuan dapat 2/3? Sebab mereka ni 2 orang. Kan? Dia dapat 2/3. Ibu pasal apa dapat 1/6? Pasal ada saudara. Kan? Jadi ibu dapat 1/6. Jadi asal masalah adalah 6. 2/3 daripada 6 adalah 4. Bahagian yang mereka dapat ni adalah 4. Dan ibu dapat 1. Jumlah adalah 5. Kalau ada asabah, ada orang yang ambil asabah, tak apalah, maknanya orang tu lah akan ambil asabah. Tetapi ketika ini tak ada, dia ni tak kahwin lagi ke, kan? Maknanya tak ada lah anak lah, tak ada apa semua. Maka ketika ini lebihan 1 ni, jadi jumlah dia baru 4. Lebihan 1 ni, hak ni lah yang kita namakan ar-raddu. Raddu ni maksudnya apa? Dikembalikan. Kalau ikut dalam kedah negeri kedah kita ni, rod ini dikembalikan kepada Baitul Mal. Maknanya satu bahagian yang tidak ada pewaris yang akan mewarisi harta tu, maka dikembalikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal akan uruskanlah. Maksudnya Baitul Mal ni nanti dia adalah bahagian dia. Kalau kita kata ada nak bantuan itu ini, mana boleh ambil daripada Baitul Mal. Baitul Mal. Adakah semua keadaan yang ketiga tu dia ada rod? Maksudnya keadaan ketiga tu dia memberi sebab dia tak ada asabah. Bila tak ada asabah, bila tak ada ahli yang dapat asabah, kan dia akan ada lebihan. Kalau kita kata ashabu furud tu, okey, kurang daripada asal masalah, maksudnya ini depa dapat 5, kan? Maksudnya dia ashabu furud ni tak ada hak lain. Kalau kita kata ada, contohnya ayah. Kan? Jadi tapi kalau contohnya ayah di sini, tahun ni tak ada dah. Tahun ni memang tak dapat. Pasal ayah akan ambil asabah sebab tak ada anak kan. Jadi bila tak ada ashabul furud tu, bila tak ada ashabul furud, okey, macam seperti tadi, kawat satu bahagian dapat 2/3, satu lagi bahagian dapat 1/6. Daripada 6 masalah, 2/3 adalah 4, 1/6 adalah 1. Jadi bahagian yang dibahagikan daripada harta tu hanya 5, sedangkan masalah dia ada 6. Kita dah pecah dia kepada 6, tapi 5 saja ni, satu lagi ni nak bagi kat siapa? Kan? Nak bagi kat siapa? Yang tu kalau ikut fatwa negeri Kedah, hantar balik kepada Baitul Mal. Dikembalikan harta kepada Baitul Mal. Yang itulah yang dinamakan rod. Okey. Adapun keadaan yang keempat daripada kita kata apabila seseorang tu meninggal, dia mungkin jadi dia punya saham fardu dia lebih daripada asal masalah. Bila saham fardu lebih daripada asal masalah, maka yang inilah yang dinamakan al-aul. Ini nama dia ar-radd. Okey. Dia masalah rod ni dia akan berlaku bila tak ada ahli asabah. Yang tu je senang. Kan sebab kalau ada ahli asabah, tak ada akan berlaku masalah lebihan harta. Kan maksudnya orang yang asabah tu lah dia akan ambil.
Hanya rod ni ialah apabila berlaku lebihan harta. Lebihan setelah kita bahagi harta, ada berlaku lebihan dan tidak ada siapa yang akan ambil asabah. Ahli asabah tak ada. Bila tak ada ahli asabah, maka ketika itu akan berlaku lebihan harta. Kan contoh kalau kita kata dia tinggal anak perempuan, seorang anak perempuan, dia tinggal ibu. Anak perempuan dapat 1/3, 1/2, ibu akan dapat 1/6. Macam juga ni pun. Kan? Ni 1/6. Betul tak? Kan? 1/2 jadi 4. Tak ada asabah. Nampak tak? Ni rod juga. Kan bila kita kata seorang dia meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu sahaja. Tak ada ahli asabah. Kan bila macam ni, makna dia anak perempuan dia akan dapat 1/2, ibu dapat 1/6. Asal masalah 6, 1/2 adalah 3, 1/6 1. Jadi 3 dapat 1, 4. Ada lebih lagi 2. Nak bagi kat siapa? Keliling kelalang tak ada orang dah tengok. Kan maknanya dia memang tak ada anak lelaki, tak ada dah ayah. Dia adalah anak tunggal, tak ada adik-beradik apa. Ayah dia pun anak tunggal, tak ada am. Maka ketika ini akan berlaku rod. Ni lah maksudnya akan berlaku lebihan harta. Sebab 4 saja, ada 2 lagi ni. 2 ni nak bagi kat siapa? 2 ni lah kita bagi kepada Baitul Mal. Pengurusan di Majlis Agama Islam, dia ada pengurusan Baitul Mal, depa lah akan urus. Kan duit tu masuk dalam tabung Baitul Mal. Okeylah, ada nak buat agihan apa itu ini. Yang ni maksud dia rod, iaitu lebihan harta dan tidak ada ahli asabah. Kalau yang keempat pula, kita kata saham fardu lebih daripada asal masalah. Yang ni kita nama aul. Saham fardu lebih daripada asal masalah. Contohnya, seorang isteri, seorang tu dia mati, dia tinggal suami dan dia tinggal 2 saudara perempuan seibu sebapa ataupun 2 anak perempuan. Samalah. Maka suami ni akan dapat berapa? Kalau anak perempuan tak kira, pasal suami bahagian lain. Kalau suami dapat 1/2, ni dapat 2/3. Nampak tak? Jadi asal masalah berapa? 6. Kan? Setengah jadi berapa? 3. 2/3 berapa? 4. 2/3 kali 6. 3 kali 1, 3 kali 2. 2 kali 2, 4. Dia tak Ahmad? Matematik dia. Jadi 4. Bila 4, sini jadi 7. Sedangkan asal masalah 6 sahaja. Tiba-tiba kita bahagi harta jadi 7. Yang ni lah dinamakan aul. Okey. Jadi aul ni, cara dia lagu mana? Kena kira balik 6 aul kepada 7. Jadi bahagian masing-masing kita kena kira 3/7. Yang ni 4/7. Dia patah balik kepada 7 yang ada kepada asal masalah. Bila berlaku macam ni? Bila saham fardu melebihi daripada asal masalah. Saham fardu ni lebih daripada asal masalah. Maka keadaan begini nama dia aul. Bila aul, maksud dia cara macam mana nak selesaikan aul. Bila berlaku keadaan aul ni lagu mana, kita letakkan saham yang baru, iaitu kita letak 3 ni, hak mereka dapat ni per 7. 4/7. Maka kita akan jadilah 7/7 kan. Jadi tak ada lah, maksudnya mereka ni bahagian harta mereka tidak ada siapa pun yang berkurangan. Jadi kalau kita tahu 7, mereka ni 1 dapat 3, kita bagi lebih dekat kau ni lah. Kan kita nak bagi juga 6 ni. Tak boleh. Cara dia kira lagu ni. Maknanya bila kita kata, maknanya kalau kata lebih, bukan lebih ni kita katakan mungkin nak kurang. Okeylah, kalau macam tu kita bagi saudara perempuan seibu sebapa ni dapat 3 jugalah. Barulah jadi sama. Sedangkan 3 tu bukan menepati kehendak faraid. Faraidnya dia akan dapat 4. Maka bahagi, maknanya ni keadaan inilah kita namakan aul. Kita patah balik, yang ni dia kata sittah ta'ul ila
sab'ah. Dia ada beberapa angka asal masalah yang boleh jadi aul hanyalah 6, 12, 24. Tiga saja asal masalah yang kemungkinan akan menjadi aul. Okey? Kita tengok lagi. Cara nak selesai aul dia, kita patah balik kepada kita kira bahagian yang jadi aul tu. Okey. Tengok kalau kita kata aul 6, dia boleh aul kepada 7. Boleh aul kepada 8. Boleh aul kepada 9. Boleh aul kepada 10. Cakap tu saja. Kalau lebih pada tu, maknanya kita kira silap. Okey. Yang pertama, aul 6 ke 7. Macam contoh tadi lah. Kan? Tadi tu maksudnya apa? Sittah ta'ul ila sab'ah lah tu. 6 aul kepada 7. Maksudnya kita ubah bahagian daripada 6 bahagian kepada 7 bahagian, kan? Macam contoh tadi, suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapa. Jadi suami dapat 1/2 pasal tak ada anak. 2 saudara perempuan dapat 2/3. Maka asal masalah adalah 6. Sini 3, sini 4. Ni maksud dia. Sittah ta'ul ila sab'ah. 6 nisbah ta'ul ataupun tolak kepada 7. Dia tambah dia punya bahagian dia kepada 7. Jadi kita kira maksudnya bahagian masing-masing. Yang ni kita kena kira 3/7. Yang ni kita kena kira 4/7. Bukan lagi 1/2, bukan lagi 2/3. Kita buat lagi. Ya? Tak. Masalah dia dekat ni saja. 6 tu jadi 7. Jadi kita kalau kita kata 100,000 pun, kira 3/7 kali 100,000. Lagu tu. Kita tak kira dah 1/2 tu. Tu maksud dia. 4/7 kali 100,000. Maknanya kena ta'ul kepada sab'ah. Okey. Kemudian sittah juga dia ta'ul kepada sama ni ya. Yang kedua, 6 dia boleh 6 nisbah dia berubah kepada 8. Maknanya 6 dia ada sama ada boleh berubah kepada 7, 8, 9, 10. Contoh 6 berubah kepada 8 bila dia meninggalkan suami. Dia meninggalkan 2 saudara perempuan seibu sebapa, dan dia meninggalkan ibu. Seorang isteri mati, suami dapat berapa man? Keadaan ni? Dekat. 1/2. 2 saudara perempuan dapat berapa? 2/3. Ibu dapat berapa man? 1/6. Asal masalah 2, 3, 6 berapa dapat? 6. Suami dapat berapa bahagian? 3. Ni dapat berapa? 4. Ibu dapat berapa? 1. 3, 4, 1 jadi 8. Yang ni maksud dia sittah ta'ul ila samaniyah. Okey? Jadi bila dapat 8, asal masalah 6. Tapi kita kira-kira ada 8. Jadi nak buat lagu mana? Maka yang ni lah kita kira balik. 3 ni 3/8, 4/8, 1/8. Jadilah semua 8/8. Bahagian mereka kena kira macam ni. Tak boleh kira dah 1/2 ni apa semua. Hak ni hak asal-asal. Tapi bila kita bahagi hak asal, mereka lebih saham fardu tu lebih daripada asal masalah, maka kita kena ubah kepada 8. Kita asal-asal memang tak boleh buat 8. Asal masalah tak boleh 8 sini pasal ada 6 kan. 6 dengan 3 mana boleh masuk 8. Jadi asal masalah tetap sittah. Perabihan ni je. Perabihan awal 6 je. Okey? 6 kepada 7, 6 kepada 8, 6 kepada 9. Contoh dia 6 kepada 9 jadi lagu mana? Contoh dia suami. Maknanya mati isteri, tinggal suami, tinggal 2 saudara perempuan seibu sebapa, tinggal 2 saudara perempuan seibu. 2 ke 1 ke sama. Kalau saudara seibu, lelaki perempuan, bilangan berapa pun tetap mereka ni dapat berapa? 1/3. Hak tu yang senang. Hak ni dapat 1/2. Yang ni dapat 2/3. Yang ni dapat 1/3. Saudara perempuan seibu. Saudara seibu tak kira lelaki perempuan, tak kira bilangan.
Depa nasib depa hanyalah 1/3. Kalau depa ramai pun 1/3 tu lah. Dia tak berubah, dia berlainan dengan kalau saudara perempuan kandung. Kan kalau saudara perempuan semok sepok ni, kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Tapi kalau kata seibu, seorang ke, 3 ke, berapa ke, tetap depa dapat 1/3. Lelaki ke, perempuan ke, tetap dapat 1/3. Okey? Ni masalah dia apa? Asal masalah 6. Kan? 1/3, 1/2, 3, 2/3, 4, 1/3, 2. Jadi yang ni ialah ta'ul kepada 9. Nampak tak? Yang ni ta'ul kepada 9. Maknanya berubah nanti ni masalah dia akan jadi 3/9, 4/9, 2/9. Jadi 99. Asal masalah dia akan jadi 9. Kita tak boleh kira dan 6. Kita kena kira 9. Dan yang terakhir, 6 ni akan ta'ul kepada 10. Iaitu jika keadaan dia, contohnya dia meninggalkan 9 pula kepada 10. Okey, dia meninggalkan suami, dia meninggalkan 2 saudara perempuan seibu sebapa, dia meninggalkan 3 pun tak apa saudara perempuan seibu, dan dia meninggalkan ibu, ada ibu. Okey, jadi suami akan dapat 1/2 sebab tak ada anak, 2 saudara perempuan 2/3, 3 ni depa dapat pi lah banyak mana pun, dan yang ni akan dapat 1/6 ibu. Okey, jadi asal masalah 6/3/2, 6 lah. Setengah 2 pula dah. 3, kemudian 4, 2, 1. Jadi berapa? 10. Pandai. Jadi asal masalah 6 tapi pergi jadi 10. Hadis sitah ta'ul ila 10. Maka bahagian nanti kita kena kira bahagian depa ni 3/10. Sebab kita nak bagi adil. Semua tak boleh, tak ada siapa yang kurang. 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. Daripada harta yang ditinggalkan. Jadi 10/10. 10/10. Okey? Ni yang dikatakan aul. Maksudnya orang yang dapat, kita tak boleh nafikan. Kita tahu kalau gitu kita tolak lah. Mana boleh, sebab mereka ni adalah ashabul furud. Okay? Mereka ni adalah orang yang berhak menerima harta. Tidak ada halangan membunuh. Tidak ada halangan. Dia pun tak ada terhalang dengan orang ashabah ke apa semua ke. Maka ashabul furud tetap diberi hak mereka, bahagian mereka. Tiba-tiba tengok-tengok mereka punya bahagian lebih. Kan asal masalah 6, tapi bila bahagi-bahagi tengok ni lebih ni, kita nak buat lagu mana? Nak bedak 2 ke nak buat lagu mana? Ta'ul. Ni yang kita kata kita kena ubah dia punya asal masalah daripada 6 berubah tapi 10. Kalau hak ni 10 ni. Jadi 6 angka dia akan berubah dekat ni saja. Okey? Sama ada ke 7, 8, 9, 10. Kalau ada ya, ni tiba-tiba jadi 12, dah jadi 13. Tak ada. Yang tu kita salah kira. Dia hukum faraid dekat tu saja. Okey? Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kesilapan, kelemahan mama sendiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا